8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff. Tsunami miau 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 miau. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram dan YouTube channel. YouTube ni kape ke Islam? Ayo. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Cerah. Kau teringatkan itu kan yang main drum ni? Tak teng tak ada li masa tu. Apa dia? Yang mana? Yang dia main drum kat Tak ada. kedai. Kau tak ada. Kat kedai? Yang kat kedai yang Ali boleh ingat. Keep on rolling baby. Selamat kembali ke Maaf Cakap Podcast. Di bahagian yang ketiga. Tadi aku nyanyi lagu Tsunami miau 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 miau. Tak, yang mana je? Yang di Medan Niaga. Oh, Jari Medan dingin. Niaga. Bukannya pergi kedai muzik ke apa, bukan? Ada. Ingat ke kau ada pergi main kedai muzik drum ke apa ke tadi? Daus ada masa tu kan? Dah saya rekod. Daus rekod. Kekek dia. Kekek bodoh. Kau lah. Ingat aku memang dulu teringin sangat main drum tu. Lepas tu? Lepas tu je lah. Tak kesampaian lah. Mungkin masa tu tak ada. Teringin juga betul. Aku, sebab aku rhythm tu aku tahu. Mana aku nak ketuk, mana tak. Tapi itulah. Dia ada cara dia kan yang betul ni, yang profesional dia lah. Tapi tak boleh lah. Tak erti lah. Aku belajar. Kau belajar? Kau boleh ajar ke? Kau Aku boleh ajar. Cuma itulah drum set tu tak ada lah. Pergilah studio kat rumah aku. Alah, ni kalau kat sini kalau kita ada drum elektronik dah boleh dah. Boleh lah. Aku nak shout out tu ni lah, budak sekolah rendah aku. Sebab aku dah kenal diorang rupanya 28 tahun tu. Dalam umur aku sekarang dah 35. 7 tahun aku dah darjah 1. Betul tak? Tolak dia gitu kan? 28 tahun. Tak apa kebanggaan. Jadinya poin dia tu je lah. Aku nak beritahu dah 28 tahun lah. Lama je aku kawan dengan dia orang kan? Iyalah. Bukan aku kawan dengan kau lama juga? Baru 2 tahun. Bukan dari zaman Thanos lagi? Bukan. Maknanya tapi kita ni Li, lebih pada kawan-kawan kau tu kawan-kawan aku juga. Bukan seteru lah. Bukan seteru lah. Apa seteru? Lebih pada memusuh bergocor. Kawan atau kawan. Apa Li? Ni? Ya ke pusing-pusing macam itu? Yelah. Betul lah. Adalah yang kawan kau punya tu. Yelah, kawan aku dah juga. duduk pun kampung dekat-dekat sebelah-sebelah. Tak ni lah. Ni si gila ni. Kenapa? Rupanya kawan dia pun kawan aku juga. Hakim je aku belum selidik lagi betul-betul dia punya pusing. Hari tu aku anggapkan yang datang member kau tu pun aku kenal. Tak. Sebabnya ni Hakim, tapi aku dengan Hakim ada kawan tak kawan? Ada? Kimi. Mesti ada punya lah. Kawan atau kawan ni kira macam mana? Bertimpa kan? Kau budak-budak teknik tak ada yang selisih? Tak ada lah. Tak ada Aku tahu umur berapa dengan dia. Manalah tahu. Kau berapa umur sekarang? 32. Tak jauh sangat. 3 tahun. Alaisan tu Faizul tu. Aizan mana? Tajul. Kerja Alaisan. Okay, ada. Mesti adanya. Kalau Duduk sekolah kau ke tu?
Cumanya kayalah Planning, kau duduk dekat kau duduk meresing kan. Macam kita kan Jan kau sini-sini je. Aku pun sini-sini juga. Ilal pun sini-sini juga. Yalah. Kampung-kampung sebelah. Tajul satu sekolah dengan kau. Sekolah teknik tu. Dia bayar kau atau di sini Bayar, kau? bayar Bayar aku. kau. Oh, dia dengan aku. Dia sebab dia Tajul penyanyi. kan. Tajul ni lagu apa kan? Ku ingin ku membenci dirimu. Kepala otak kau. Kau. Itu bukan gila. Itu siapa Syul? Itu Ya. Aiman Tino. Hanya di sana kekal dan abadi. Senario. Senario. Ken suka ni. Okay, part yang ketiga ni. Alright, part yang ketiga kita akan membicarakan tentang didikan anak-anak. Bagaimana ialah kita mendidik anak-anak, bagaimana kita sebagai anak dididik oleh ialah bapa kita lah kan. Maknanya kita akan bercerita pasal berkisah pasal bagaimana cara mendidik anak-anak. Ialah apa yang kami buat, apa yang kami tahulah. Maknanya orang lain buat, ialah orang lain buat lah. Kalau kata yang baik kita ambil lah kan. Contoh mungkin bila-bila masa nanti kita cuba implement kan. Apa tu maknanya hari ni kita lebih berkisah tentang hubungan kekeluargaan lah di part yang kedua lebih kepada hubungan suami isteri Yang ketiga ni kita bercerita tentang bagaimana hubungan dengan anak lah Tak Aku nak kisahlah serius. anak ke, anak saudara ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebabnya kadang-kadang ada yang kita duduk dengan family. Ya, betul. Kan ada duduk dengan family, kita ada duduk dengan mungkin anak abang kita ataupun anak kakak Anak kita buah lah, yang anak anak buah lah kan, buah. yang ada sekali sedikit sebanyak kita cuba melaksanakan kita memainkan watak dalam proses pendidikan anak-anak lah kan. Main peranan lah main untuk, peranan. untuk budak tu adapt dia untuk dia besar nanti bagaimana dia adapt bagaimana dia menunjukkan perangai dia dengan orang tua kan. Begitulah lebih kurang cerita. Aku kali ni part ni aku nak serius Kau nak serius lah. Aku nak serius. Alang-alang kau dah serius, kau mulakan dululah. Kan? Okey, Bagaimana kau je lah. Tak nak serius Tak betul aku nak serius lah ni. Serius aku tak tahu nak mulakan. Muka kau blur teruk ni. Tak ada Ali mulakan lah. Jadi aku boleh aku tambah-tambah je kan? Sebab buat masa ni yang ada anak aku dengan Ali. Jadi yang lain mungkin tak ada. Dia ada apa? Anak tekak. Anak tekak. Anak tera aku ada. Yalah maksudnya yang lain ada experience lain berkenaan dengan macam mana bapak. Dia boleh cerita juga pasal macam mana bapak dia. Didik dia. Macam mana Ilal boleh jaga anak saudara dia gitu lah. Dia benda ni konsep dia adalah template je sebenarnya. Bagaimana bapak kita implementkan template tu pada kita. Blueprint lah boleh blueprint boleh, template boleh, bijak. pelan cadangan boleh, borang permohonan boleh. Kau jangan kaitkan. Mega balik muka dia ni. Dia benda-benda macam itu, benda yang acuan lah, acuan. Dan kita pun sebenarnya kalau ikutkan dia automatik benda ni dah jadi satu perkara yang di bawah para sedar sebenarnya. Subconscious kan. Benda yang kau buat yang kau dah ada dalam pemikiran bawah sedar kau. Apa yang kau perlu buat? Yelah ada setengah benda yang memang kita akan highlightkan lah, yang kita akan take note apa semua. Tapi ada sebenarnya benda-benda yang lain, benda tu yelah dia barat dah jadi macam common sense. Kan bagaimana kau yelah dia benda-benda melibatkan hubungan harian kan. Contohnya macam contoh dengan suami isteri tadi, yelah dia pun ibarat template juga. Kan bagaimana seorang ibu kita pun belajar benda-benda macam itu dari sekeliling kan. Sebab tu kadang-kadang kita ada jumpa juga kes-kes yang yang agak kasar, isteri memukul suami isteri memukul suami. Kan Level hina kan. Dia mana ibarat Apa gelaran? Itu aku dah tak tahu dah tu kalau isteri memukul suami. Yang dihina binatang. Tapi ada kan? Ada isu dia ada. Ya tu kata. Kat Malaysia tak tahulah. Ada. Yang aku Ada tahu juga. dia potong zakar itu. Oh yo. Dia dah tahap tu dah. Dah ganah dah tu. Itu lebih kepada cemburu kan. Cemburu. Bahaya siut. Jadi dia kes-kes macam tu ada yang suami Kita potong memukul je lah cerita isteri suami memukul isteri, yalah dia mungkin dididik dengan suasana yang kasar kan. Tak tahulah, mungkin dari pandangan kita adalah bersifat kasar.
Betul lah kan. Mana tahu sebenarnya itu dah adalah hubungan yang paling harmoni yang dia orang pernah ada kan. Bergurau senda dia memang begitu. Nampak gila macam pukul-pukul. Padahal itu adalah baru part bergurau. Kan? Kalau wallahualam lah kan. Kalau gaduh mungkin lebih lagi lah kan. Tapi yalah, dia bergantung pada persekitaran bagaimana kita membesarkan. Sebab tu macam aku cakap tadi, dia lebih kepada acuan kan. Bagaimana keluarga kita yang sebelum ni, yalah maknanya mak ayah kita yang menunjukkan contoh yang baik. Begitulah yang insya-Allah akan diwarisi lah. Kan kalau kata, sebab tu aku cakap benda ni dilakukan di bawah orang kata pemikiran bawah sedar lah. Benda-benda common sense ni. Contohlah kau nak, yalah kau mengasihi sayang anak kau. Benda bukannya orang kata dia automatik. Dia kena study. Dia dah main dengan naluri. Yalah naluri ni melibatkan subcon lah. Dan subconscious punya mind kan. Betul. Di luar sedar. Yelah macam mana kita nak bagi makan anak, tukar pakai baju anak. Ada yang benda yang permulaannya mungkin kita tak pandai, kita belajar. Lepas tu yelah, paling tidak pun kita akan recall balik macam mana mak kita buat dulu pada kita. Betul. Mungkin kita tak boleh ingat yang tu, kita tengok bagaimana mak kita dulu buat pada adik-adik kita. Ataupun akak kita buat pada anak, pakcik kita buat kat anak. Betul, kita study kat situ lah. Ya betul. Jadinya kalau berbalik pada topik ni, yalah kalau macam aku sendiri ada anak, aku pun ijab pun ada anak. Kalau aku tanya kau lah Jad, agak-agak template yang macam mana kau nak yalah implement pada anak kau? Macam aku kalau hal-hal, yalah kalau nak kategorikan kan, macam contoh hal-hal pembelajaran, aku dah memang, bukanlah aku tak ada tolong buatkan dia kan, cuma yang tu lebih fokus mak ada. Isteri aku yang akan push benda tu lah, pembelajaran. Aku ni lebih pada mungkin sosial, guru disiplin lah, guru disiplin di belakang lah. Yalah, dia macam contoh yang sekarang ni tengah belajar ni, anak aku yang first lah, Iman lah. Iman Totoy. Jadi kalau hal-hal belajar, bini aku. Tapi kalau hal-hal luar daripada belajar, mungkin aku cuba untuk ajar lah. Contoh daripada segi kerja-kerja rumah. Kadang-kadang aku pun ada buat kadang keluarkan rotan Ali. Ini yang dinamakan guru disiplin lah. Yes. Kalau hal-hal apa yang ni, mak dia selalu ni lah. Macam dia buat hal je, nanti dia akan, ayah tengok ni kan, dia suruh aku lah kan, yang akan marah-marah ke apa kan. Tapi aku ni memang hal mukul mungkin terikut dengan bapak aku lah. Mukul tu memang jarang sekali lah. Tapi ada standby lah orang kata kan. Tapi ada benda yang mungkin dia akan takut lah kan. Macam contoh yang kecil tu dah takut lah kalau aku buka cermata. Aku cakap dia, ayah buka cermata Cyclop. Bukan. Dia bukan, aku tak takut. Aku tak tahu ada antara dia takut ke dia mual. Kan? Benda tu lah dah didoktrinkan lah. Didoktrinkan, buka spek menandakan ada sesuatu yang akan berlaku lah. Sama ada mual ataupun terberak lah. Tapi dia takut lah. Takut dia muntah pun je. Pakai balik cermata. Aduh. Kalau macam yang Iman, aku kalau belajar macam apa ni, hal-hal rumah ni, macam contoh aku kalau nampak dia sepah kan, aku suruh dia kemas lah. Itu je lah. Macam aku nak dia ikut apa yang dia minat kan. Contoh dia tu aku belum nampak lagi sebenarnya apa yang betul-betul dia benda tu dia berubah-ubah lah. Dia cuba. Aku tak apalah, dia nak try semua pun aku tak ada masalah kan. Dia nak try, contoh dia nak main basikal kan, dia nak try mengayuh macam mana, dia nak try main bola, aku belikan bola, aku tak ada masalah. Aku nak try je kan. Dia dah bab open lah kan. Cuma yang sekarang ni aku tengah nak, dia dah umur pun dah masuk 6 tahun. Jadi aku dah nak start dia ni yalah, solat lah. Aku dah nak mulakan fokus untuk dia solat. Kalau ada apa-apa yang aku nak baca, aku baca depan dia lah, bersama dengan dia lah.
Itu saja. Itu ialah antara aktiviti dia yang lah. dia ada lah. Nanti aku mungkin ada yang ada yang terlintas, mungkin aku akan sampaikan sekali lagi lah. Sekali lagi aku selit lah benda tu orang kata berubah ialah mengikut masa dari masa ke masa lah kan. Ikut usia dia kan. Pembesaran dia, benda-benda yang mempengaruhi kan. Macam aku Serius aku? tak. Aku ikut mak aku. Cara mak aku didik semua-semua daripada abang aku sampai adik bongsu aku kan. Aku ambil benda tu dan aku buat dekat anak saudara aku lah. Jadi aku adik aku dia tak suka marah. Kalau anak saudara aku kan, dia tak suka marah. Jadi aku macam ni dah main kepas. Ni nak tengok TV ke kau nak gaduh? Disiplin lah kan, disiplin. Aku tutup TV. Sebab dia orang gaduh lah. tak, dia orang kalau aku kat bilik, dia orang berperang kau dulu. Aku keluar je, tak ni nak gaduh ke apa? Aku ambil remote, ambil handphone. Tu siapa? Yang anak saudara. Aku tutup. Okay, sekarang ni nak gaduh ke apa? Tengok gaduh lah. Nanti nak tengok YouTube. Alah. Biasalah tu Aku kan. cair. Oh ya? Aku cair. Aku pun kadang-kadang kan dengan anak Aku aku tak kan. boleh. Cair juga aku. Cair aku buka lah. Nak tengok lah Netflix, layan kau. Kan. Tapi aku cakap jangan gaduh Aku dah dengar gaduh je, habis. Aku kadang-kadang dengan anak aku ada cair sikit lah. Tak tahu lah. Dia benda tu orang kata lebih kepada bagaimana kita ekspresikan benda-benda macam itulah. Ada setengah ialah mungkin naluri seorang ibu. Dia marah tu dia express dengan tindakan yang lemah lembut. Yalah ada sebahagian begitu, ada sebahagian yang mungkin dengan suara yang kasar kan. Kan maknanya itu dia ekspresikan dia punya tegasnya dia begitu. Kan ada yang setengah mungkin dia diam je tapi tangan cubit nyit. Dia ada begitu. Ada yang memang diam saja kan. Lepas ada yang perhatikan saja. Kan? Lepas tu kemudian mungkin disuruhnya lepas bila dah cool down apa semua kan. Benda tu ialah teknik lah. Teknik dan benda tu mempengaruhi bagaimana respon. Kan respon seseorang itu respon terhadap ialah benda yang terjadi. Kan. Ingat tu game, tu teknik. Bukan vocational. Vocational aku. Kau teknik. Aku belagak mungkin macam Hakim dia ada template dia sendiri kan. Macam mana bapak dia implement pada dia dulu. Macam aku macam itu aku dah cerita sama bapak aku kan. Tak ni cerita pasal hal macam mana dia kalau jenis pendidikan pula macam mana? Pendidikan belajar je sendiri. Sekolah tak masa sekolah je lah. Sekolah je dia hantar sekolah. Dah pandai lah kau belajar sendiri. Maknanya dia tak ada lah orang kata target ni target. Yalah macam ada orang dekat rumah pun masih lagi mak bapak pun ada mengajar kan. Tak aku kalau tak aku tak lebih pada disiplin juga kan. Tapi alhamdulillah semua jadi orang. Takkanlah jadi binatang. Jadi orang. Kau tu tadi nyari-nyari tu sebab aku semalam dia nyari jadi kucing. Air tu kau jadi kebau. Sebab aku kalau macam tadi pasal pendidikan ni, mak bapak aku kalau macam kau belajar dia hantar kat sekolah gitu je. Balik yang pandai-pandai kau jaga kerja sekolah aku pandai lah. Yalah, tapi adik-adik kau ramai aku 8 orang kan. Kau nombor apa? Lupa. Aku nombor 6. Tapi dia alhamdulillah takkan dia nombor 9 pula. Dia nombor adik-adik ada 8. Dia nombor 9. Saja je nak letak nombor 9. Dia apa? Lebih pada main bola kan. Reserve. Dia ni lah kira tengok abang-abang aku macam mana kan. Pandai-pandai belajar sendiri. Ikutlah macam mana. Tapi itulah. Kalau macam setakat ni bab belajar ni okey lah semua. Kalau bapak kau macam kau minta mainan tu bapak kau beli kan tak? Aku tak tahu. Aku macam jarang minta. Aku dulu tak main bola sebab beli boot tu mahal. Aku dah fikir macam tu dulu. Sedikit lagi aku boleh je main bola. Sebab itu aku dah tahu kan. Mak bapak aku macam susah sikit kan. Beradik ramai lah. So kena faham sendiri lah. Dia common sense lah. Benda tu sebenarnya pun di orang kata apa, secara tak langsung dididik lah dididik dia, mungkin dia kata ayolah abah adik-adik ramai kan. Kerap kali dia cakap pun kita dah faham budak-budak kecil ni betul lah. Ayah ni kita ni keluarga besar. Dia kan hari-hari dah dia cakap dia kan. Ataupun dia tidak memang dilatih dengan sebegitu rupa. Lama-lama dia faham je kenapa bapak aku tak belikan ni. Macam aku tak kisah pun babak dapat mainan ke. Yelah. Kalau dulu budak-budak main kereta dash kan.
Aku tak main. Tamiya. Tak main. Tak main eh? Tengok je. Sama lah, itu pun sama okey juga lah. kebiasaan bila kita dilahirkan dalam orang kata keluarga yang middle class. Kan zaman tu pula kalau ikutkan yalah gaji tu yalah tak kisahlah di sektor kerajaan ke di sektor swasta sekalipun Bukannya memang, besar pun. bukan yalah orang kata middle class lah. Seadanya. Melainkan zaman tu kalau kata orang meniaga lah memang betul kita nampak kaya. Betul tak? Betul. Bapak businessman, bapak toki. Zaman dulu orang kata bapak toki balak kan. Padahal begitu je. Tak ada betul lah. Kita ada jumpa juga memang anak toki balak. Memang kaya betul lah. Bapak kau kerja apa toki balak kan. Memang ada kilang kayu. Itu paling kaya dah tu kan. Kan memang kaya betul lah. Kaya betul. Kaya betul lah. Kaya betul. Dia kena tengok anak dia kaya ke tak kaya. Passport dia macam Transformers babe. Yang ada span Siap depan tu kan. pengorek. Ada set dia tu kan. Kau patah balik, ni tempat baris. Dua tingkat kan. Dua tingkat. Dua tingkat. Dua tingkat. Kau pakai basikal Luna, kau memang kaya. Tapi aku seingat aku macam tak ada ngentak-ngentak ke apa. Tak ada kan. tak ada. Aku teringat lah yang aku mungkin dulu ada sekali tu mengentak-entak masa kecil. Ingat aku masa nenek aku duduk kat Singapura. Yang kita ada lalu satu macam pasar lah kan. Jadi ada nampak mainan aku mengentak-entak anak kan. Mak aku pun cerita balik, recall balik, aku teringat balik kan benda tu kan. Lepas tu dia sampai tahap yalah mak bapak aku tak ada duit. Kalau nak berjalan tu nampak yang mainan budak kan. Dia kalau boleh dia tutup mata kau. Halang lah. Kan kalau boleh dia macam alihkan pandangan aku tu kan. Ya, jadi itulah. Tapi lepas tu aku mungkin tapi kata mak aku tak banyak kali lah buat benda je tu kan. Lepas tu aku pun dah faham sendiri dan sebaiklah dia bawa ke besar lah. Okey sikit kan. Tapi macam yalah lepas tu aku ada anak ni bila anak aku nakkan sesuatu tu aku kadang-kadang aku percaya juga. Kadang-kadang bila dia nak mainan kan, aku beli kan juga. Walaupun bini aku bising kan. Mungkin satunya sebab mungkin dulu pun ada part yang aku memang tak dapat yang benda tu kan. Lepas tu bila dah aku beli mainan dia, aku beli mainan aku juga. Lepas tu sekarang mak aku dah bising lah. Ini semua anak beranak sama naik dah ni. Tak, dia sebenarnya yang bini kau marahkan awal-awal tu. Dia tahu sebab kau lah sekali akan beli mainan kau juga tu. Itu je sebenarnya. Itulah. Risau. Dah ni sekarang tengah sibuk nak main apa Gundam. Gundam. Kau dah pasang ke? Dah. Siap lah. Siap. Kan. Tapi dia tak ada complicated sangat ni. Cuma yang aku rasa yang dah kena colour sendiri tu kan. Itu dah susah lah pada aku. Lepas tu aku beli yang besar dia yang 144/100. Macam mana dah dia punya kiraan dia tu kan. Nisbah dia tu kan. Punya dia ada lagi besar bro. Ada one ada. One ada yang dekat kilang dia tu memang bergerak tu. Itu rabak sangat ni. Maksudnya dia One tu memang real lah. Real size. Aku rasa dia tak ada, dia ada yang besar gini tau. Aku tengok YouTube orang pasang berjam. Tak, kalau kat Jepun je yang besar badan kau ada. Ada. Yang aku cakap tadi one tu memang dia buat display besar. Memang dia punya dekat Gundam Factory. Yalah tu. yang baru ni nak siap tu apa? Yalah yang kat Yokohama tu. Dulu sebelum ni dia yang nombor 1 tu. Lepas tu dia tukar Unicorn. Tak silap aku yang di Yokohama Factory mungkin yang nombor 1 dulu kot dia pasang balik ke situ tapi bergerak lah. Yang ada sekarang ni pun dia bergerak, dia punya tool situ tu, dia punya tanduk lah keluar asap gitu itu je. Yang mungkin dekat factory ni bergerak kot yang baru ni dia macam bagi salam lah. Assalamualaikum. Ya dia kiri kanan kepala lepas tu tangan kaki dia boleh. Ya tapi tak bagi salam. Tu kalau dia slow. Kau ingat dia tengah duduk antara dua sujud. Duduk tak payah air nak bagi salam. Assalamualaikum. At-tahiyah. Tapi yalah macam kau cerita pasal Gundam tadi, benda tu pun lalu dah kat aku. Anak aku minta Gundam kan. Aku tak adalah aku buat. Memang aku waktu kat Jepun memang aku beli siap banyak-banyak. Bawa balik. Dia memang ada yang dah jual siap pasang kan? Tak ada. Betul sebab aku cari yang second lah. Yang second memang dah siap pasang. Dia ibarat dia gitu. Sebab tadi aku tengok RM4 je, berbelas-belas je. Murah lihat. Banyak pilihan. Kau pilih lah mana kau nak. Yang besar, yang kecil semua ada. Bergantung pada bajet kau lah. Aku pergi yang kat Paradigm Toys R Us tu kan. Toys R Us. Apa? Toys R Us. Aku mana tahu sebut dia. Toys R Us. Apa tu? Toys R Us. Kau Ali paling betul sebut dia. Apa? Toys R Us.
Apa beza dengan bunyi aku dengan bunyi Ali? Dia kan baru bangun tidur tu. Terus. Jadi aku pergi kat situ banyak juga pilihan dia. Ada yang yalah. kecil, ada yang Cuma mahal lah. Miniature benda tu, yang kecil. mahal. Sekarang tu lebih. Mahal. Sebab tu aku tahu waktu anak aku minta, yalah Ali minta kan. Yalah kebetulan memang aku waktu di Jepun memang aku sedia ke boleh, tak ada masalah sebab memang benda tu murah di sana kan. Sama macam waktu dia minta Beyblade dulu. Oh. Itu kelebihan lah, kelebihan seorang bapa yang sering membawa pulang barang-barang niaga dari Jepun. Ya. Barang-barang dagangan. Memang barang-barang yang diminta itu memang datang daripada Jepun kan. Itu yang dia buat YouTube channel apa? Unboxing. Unboxing. Betul. Okay, Dan yalah macam kau cakap tadi, kenapa kau belikan anak kau, lepas tu rumah kau lebih kepada protes. Itu sebenarnya bagaimana kau react. Level kau. Kau tahu level kau kat mana? Bukan level, dia mana bagaimana naluri tu lah. Naluri tu orang kata dia bertindak balas lah dengan apa yang bini diminta. aku dah fikir lebih pada membazir lah. Tak, kau cakap benda tu naluri kan, naluri. Tapi boleh lah. Daripada kecil mungkin aku susah nak beli kan dulu. Dia macam balas dendam lah. Dia lebih pada nak memuaskan diri sendiri je. Anak tu lah sekali tengok je. Jangan sentuh. Lala jangan sentuh juga kan. Dia buat macam tu kan. Dah siap masuk dalam cermin kaca, anak tu melopong kita tengok. Kau macam mana? Kau tahu kan? Aku letak dalam tu almari kaca aku tu. Aku boleh agak dah. Aduh. Sebabnya ialah aku faham benda tu faham. Aku pun dah lalui benda tu. Proses tu aku dah lalui. Cumanya macam contoh kalau kata kau ada target contoh anak kau dalam certain part Contoh waktu dia mungkin sekarang dia 6 tahun maknanya kau tak ada target apa-apa pun. Mungkin dah masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, kau dah nampak progress. Kan? Dan mesti kau ada orang kata short term punya goal. Dalam masa tempoh sekian kau nak anak kau sekian-sekian. Mesti kau ada. Dan kau akan cuba kejar benda tu. Betul tak? Mesti ada. Contoh paling basic kau target anak kau berhenti minum susu botol bila? Itu kan short term punya goal. Dan mesti kau akan ada kau punya tindakan-tindakan itulah yang akan kau akan buat. Contoh kau target bila last anak kau nak pakai Pampers. Itu merupakan orang kata pendidikan juga. Betul lah kan? Nak yelah toilet train lah apa lah tu kan semua kan. Betul. Dan tu short term goal juga. Betul lah kan? Betul. Yelah apa yang kau buat, praktis dia macam mana kan. Lengoh memang leceh lah kan. Nak belajar yelah daripada kita sendiri, daripada side kita tu macam mana kita nak didik dia untuk yelah kalau contoh pasal tadi tak nak pakai Pampers kan. Ni kalau tak pakai Pampers tercecil ni kan. Kerja lagi banyak. Tapi memang yalah kalau kau nak buat toilet train nak buat benda tu pastikan memang ada kat rumah duit. Jangan kau nak kat rumah orang sibuk kau nak buat toilet train. Jangan buat hal. Dia kena common sense lah. Betul. Ini kau bedah kan. Dah tahu dalam kereta yelah kita susah nak jumpa jamban. Buat toilet train dalam kereta. Banjir lah kita. Kau bayangkan lah, aku pernah tengok Facebook hari tu kan. Budak tu saya saja lah rakam dia tengah nak kentut kan. Dia ada seketul keluar. Nampak pula tu daripada seluar dia tertung. Aduh. Aku tengok jadi begitulah kalau anak biarlah kat rumah sendiri. Yalah. Gigi sakit Menggelikan. Gigi sakit tadi. Gigi sakit tadi. Kau pernah gigi sakit Lan? Apa aku? Aku dah pecah banyak lah. Reput lah gigi. Reput. Ya Li? Ni Lan. Li sana. Aku dah beli lawan tu. Mana satu ni? Maknanya sikit lagi lebih pada makan hama ni. Makan nama ini. Itu senggau lagi lah. Lepas ni kemam ya. Kemam. Kalau dah sengau, ini gigi roboh ke hidung ni roboh. Terus sekali. Yalah, itulah sedikit sebanyak didikan-didikannya lah. Dan saya pasti dan saya yakin banyak lagi target-target yang kita akan cuba target lah dari masa ke semasa bila anak tu membesar. Yalah macam contoh nanti bila dah besar, yalah kalau kata zaman dia peperiksaan UPSR, sekarang UPSR pun dah tak ada dah. UPSR dah tak ada dah. Tak ada. Ali? UPSR dah tak ada dah. PMR tak ada.
dia penilaian dia tak ada dah. Best tak ada? Tak ada dah. Aku pun tak pasti kena rujuk balik. Kena rujuk Kena rujuk balik. Tapi yang aku pastinya penilaian setiap tahun tu dah tak ada. Oh, tak ada dah. Tak ada dah. Penilaian setiap tahun tu dah tak ada. Adalah yang waktu zaman kita punya YB Mazli Malik banyak yang dah diubah banyak lah. Jadinya lah kalau kata contoh di bahagian peperiksaan ni, mungkin kalau kata dulu peperiksaan mungkin kita akan target lah anak kita nak dapat berapa, dan kita akan cuba pastikan dia commit lah. Betul. Dan secara tidak langsung benda tu dia akan jalan sekali dengan orang kata didikan tu. Kita akan implement lah jadual belajarnya macam mana dari segi kita nak menghadapi peperiksaan macam mana cool down, relax tak payah gelabah ke apa, ada benda-benda macam itulah yang mungkin betul. Itu gaya kau itu kan gaya kau dan kau cuba turunkan pada anak kau lah. Ya, macam aku fikir yelah aku mungkin ikut flow je lah kan benda ni kan. Kalau yalah ikut umur dia berapa, aku ikut flow. Tapi selalunya hal-hal gini kan rumah aku yang banyak study dah, maksudnya yang gini kan dia suruh masukkan tadika ini bagus ni. Jadi aku pun kalau tengok aku semak sikit-sikit okey kita jalan je kan. Dan benda tu mempengaruhi jugalah level yang tadi tu kan. Ya taklah babak besar situ. Yalah aku memang aku beginner tu lah. Tapi hal-hal gitu yalah mungkin aku satunya aku macam tak arif sangat dah kan. Hal-hal ya macam bab sekolah kan. Tapi yang aku tahu contohlah kalau dia nak sekolah kat sini, aku kena pastikan lah bila aku nak mengantar tu dekat. Dia tak ada nak kena pusing jauh ke apa kan. Hal tu sebab benda je tu aku yang lalui, aku yang kena buat kan. Ya benda maksudnya kat situ pun ada mempengaruhi lah. Taraf level tu mempengaruhi lah. Jangan takut tersebab kat kepala Hakim. Kan. Dan ni level tu mempengaruhi. Yalah kalau kata benda tu tak selera, tak ngam dengan tekak kau pun tak boleh juga. Mempengaruhi lah. Betul. UPS ada lagi Ali. Ada lagi PT3 je tahun 2020 dia dengan periksa tahunan tak ada dah. Tak ada. Periksa tahunan. UPS ada lagi. UPS ada lagi. PT3 dia tangguhkan ke dia macam tak payahlah PT3. Dia batalkan terus lah. Dia tak payah ni COVID nak PT3. Tak, dia bukan masalah isu pasal COVID. Yang Mazli Malik tu awal lagi sebelum COVID. Dia dimansuhkan ada sebab faktor lain. Oh ya ke? Betul. Dasar pendidikan kebangsaan tu. PT3 macam kita dulu PTS kan? Benda kau PMR gila. Baru berapa PTS tahun. PTS apa kau? Yang darjah 3 lompat darjah 5. Itu satu tak semua orang. Itu kan selected je. Tak semua orang pun selected. Ni aku sebut pasal UPSR tau, bukan SPM tau. PTS tu PT3 sama lah gila, darjah 3 naik darjah 5. PT3 macam PMR tingkatan 3. Tidak 3. Kau ni berapa tahun tak sekolah terus dah lupa Aku cerita pasal UPSR dah, sama macam PTS. PTS. UPSR tak sama guys. Dengan kalau PTS dia bukan umum. Tadi dia tanya anak dia UPSR lagi tak aku cari tahu macam UPSR. Tapi bila kau highlightkan PTS ni dia bukan peperiksaan umum. Dah 3 naik darjah 5. Dia tak melibatkan semua. Dia selected sebahagian sahaja yang PMR dah tak ada. PMR ganti PTS. Bukan PT3. Korang yang buat point sendiri, korang yang pening sendiri. Tak, PMR tu asalnya PMR. Tak, sebelum tu ada lagi. Yalah, yang kita tahu PMR, SRP, PMR, PT3 terus batal. Aku rasa macam itulah cerita dia. Betul. Jadi Li, macam kau, kalau anak kau macam Ali ni kan, kau ada nampak dia bahagian sukan dia tu ada ke Li? Sukan dia ada. Dulu aku pernah hantar dia ke kelab bola. Oh ada dia? Sebelum ke kelab bola, dulu Ali main sukan apa dia sebelum bola? Kompang. Aktiviti dia kompang. Lepas tu dia ke arah bola dan aku hantar dia ke kelab bola lah. Darjah berapa tu? Dia Mutiara ni darjah berapa aku dah tak ingat. Darjah 1, darjah 2 gitu. Ada kasut bola, ada apa semua kan. Dan memang aku mahir mencari benda-benda begitu. Kan, takat kasut boleh, tak kita sedia maklum lah tu. Jadinya dia masuk ke kelab bola sampai certain part, berapa tahun lepas tu dia dah boring, dia tak nak, dia nak masuk kelas Jawi. Aku hantarlah ke kelas Jawi. Sekarang stay lah sampai ke kelas Jawi, COVID.
Jadi yalah, kalau Jawi tu kan lebih pada pendidikan lah kan. Kalau macam bersukan-sukan tu dah last dia main bola je. Bola lah. Oh. Kalau Beyblade tu kira sukan lah tak juga. Itu lebih pada yang lain-lain dia akan ikut aku. Yalah, kalau aku buat senaman kat rumah ke apa, dia akan ikut je kan. Kalau aku cumanya main basikal tu, yalah, dia masih main basikal kecil tu lah kan, tak pergi jauh lah. Lain daripada tu sukan, yalah macam kau sedia maklum, aku ni family aku bukan family sukan. Yalah, kalau kata bersukan pun atas dasar orang kata lebih kepada, aku mengambil kira mengeluarkan peluh tu bukan di aktiviti sukan, benda-benda lain lah. Kan mungkin bertukar, mungkin mengangkat barang, mengemah rumah ke apa ke, yalah, untuk menjadikan sukan sebagai salah satu aktiviti utama tu agak jarang lah. Agak jarang, mungkin seminggu sekali. Ya, bila aku ada rasa nak buat lah. Ataupun lebih kepada aku aktiviti kardio yang biasa-biasa aku buat je lah kan, pumping ke apa gitu je lah. Sebab ada orang yang jenis daripada kecil anak dia dah nampak dia nak jadikan anak dia sportsman ke apa kan, ada yang begitu. Ada yang nak dia sendiri yang atur kan. Contohnya dia nak main bola kan, contoh bapak dia sendiri yang nak anak dia main bola kan. Betul. Macam ada orang yang jenis aku rasa dia ni boleh main bola, dia dapat baca tau. Macam aku belum lagi nampak anak aku dia tu ada sekarang ada setengah-setengah tu, dia macam anak-anak sidik juga, memang dia akan force. Itu yang macam tadi dia nak anak dia macam mana jadi itu. Tapi dia masih lagi memberi ruang. Tapi masih menjadikan benda tu satu kewajipan. Main dia walaupun lah. Anak dia tak orang kata tak berapa into ke situ, tapi dia boleh. Dia cakap. Maknanya kalau kata masuk game pertandingan pun anak dia bukan dalam, orang kata bukan dalam hati dia pun nak main badminton, tapi dia boleh tibai orang tu. Maknanya dari segi luarannya lah kan. Latihan dia tu kan. Lain kalau kata dia main by heart, memang boleh kitai habis lah kan. Setara bukan dengan naluri hati dia pun dia boleh kitai. Maknanya ada yang akan jadi macam tu kan. Tapi kau kena turunkan darah pahlawan skaters kau dekat dia ni. Benda bodoh tu. Apa benda? Dia dah menurun dah tu. Aku suruh dia main skate, bukan dia. Aku berheran apa benda. Dia macam tu lah. Macam aku contoh macam apa waktu Ali membesar, memang dia antara yang tengok aku macam-macam benda yang aku buat lah. Dari aku berniaga dekat pesta buku, dia dah merangkak dekat pesta buku yang berjuta orang tu, menyelinap apa semua. Dan dia boleh patah balik ke booth aku. Dia memang membesar di zaman begitulah. Kan aku berniaga kat apa banyak event di Floria, di mana-mana event yang di KL tu lah. Memang dia ikut. Sebab tu antara ialah faktor-faktor yang mempengaruhi level aku naik cepat tu. Yalah rumah aku ikut kan. Dia tengok siapa kawan-kawan aku, apa benda yang aku buat. Tips ni. Kena salin. Take note je. Kau kena catat. Kau tak boleh ingat. Wah. Level kau boleh cakap lawa. Level aku tak boleh. Yalah, dia dah masa tempoh 5 tahun hingga ke 6 tahun lah. Aku ingat aku lah. Maknanya dalam proses tu memang aku ke mana-mana, yalah aku nak, yalah kalau tinggal kesian, boring kan. Ikut je. Tapi kalau kau nak ikut, beginilah kan. Kau kena faham lah keadaan dia macam mana kan. Jangan kau harapkan begitu begini apa semua, tak boleh lah kan. Kau kena lah apa yang kau macam tu lah. Sebab tu Ali pun dulu yalah alhamdulillah lah waktu tu mungkin orang kata yalah tak ada orang nak culik ke apa kan. Memang waktu tu dia datang, dia akan berjalan dekat booth event yang besar-besar tu, dia boleh patah balik. Dia tahu booth aku kat mana. Kalau rumah aku dah melupa dah tu. Yalah itu kata. Dia maknanya umur di situ sekitar aku ingat dalam 2 tahun 3 tahun. Macam mana kau boleh yakin yang dia boleh patah balik tu, Li? Kau pernah sebelum tu lagi ke tahu? Sebab dia daripada waktu mula-mula dia merangkak sekalipun. Bunyi apa? Bunyi apa? Waktu dia bunyi apa? Ya, waktu dia merangkak tu pun sebenarnya waktu tu dah nampak. Yalah, satu yang aku nampak dia tak takut pada orang. Dan dia sedia untuk explore. Dan yalah dia berperingkat lah. Mungkin dia main dekat-dekat dulu. Lepas tu dia makin jauh. Yalah bila dah berjalan makin jauh lah dia pergi. Tapi kau ada cakap dengan dia jangan pergi jauh-jauh? Tak ada cakap. Tak ada pun dia. Kita lebih kepada perhati tengok macam mana respon biar dia. Biar je respon macam mana dia tahu patah balik ke tak. Kalau kata dah nampak macam tak, dah lost tak boleh nak patah balik, kita pergi ambil lah. Maknanya kita sediakan dalam radius tertentu. Itu yang maknanya kita tengok maknanya dia jalan dia boleh patah balik tak. Maknanya kita tengok respon dia. Kalau kata dia boleh tengok belakang. Yalah maksudnya engkau
still ada pemerhatian kau lah. Kau aku mesti tengok dia macam mana tindak balas dia dengan radius yang diberikan. Contoh dia dah merangkak mungkin dalam sekitar 100 meter. Dia boleh dia patah balik lagi, dia boleh pandang lagi belakang. Maknanya dia cam. Bila dia tengok belakang tu dia cam okey sekian. Lepas tu dia patah balik. Selalunya bila dia tengok agak-agak jauh dia patah balik. Itu tanyanya dia respon. Dia respon dengan had laju pula. Had jauh lah kan. Dia kata ni dah distance. Dia rasa ni dah jauh ni dengan mak ayah aku nak patah balik. Budak macam tu respon. Bila dia dah jauh dia rasa bimbang, dia akan patah balik lah. Maknanya itu benda tu yang proses yang aku nampak lah. Dan aku praktiskan, cuba biasakan dia biar dia berdikari kan. Maknanya orang kata dari berdikari dari segi kau tak nampak aku pun tak nangis lah. Kan ada setengah budak tak nampak depan mata dah menangis lah kan. Itu orang kata yang secara tidak langsung lah. Macam aku yelah, kita pun malas bukan malas lah, macam nak pantau dia ke sana jauh, aku takut. Tapi aku dengan cara apa kali tahu. Ayo ada hantu tu, ada hantu. Betul kali cara macam tu Li. Itu psikologi dia. Boleh buat lah. Boleh buat kan. Terserah lah. Cumanya mungkin efek dia anak kau takut malam, takut nak kencing malam, kencing kat atas tilam. Benda-benda yang mempengaruhi lah kata orang. Anak kau berdiri dia kencing kat muka kau. Kau tak tahu kan. Berbuih mulut. Buih ketam. Takut benda tu terjadi disebabkan menakut-nakutkan anak ni pasal hantu-hantu ni lah sekali anak memang tak nak bangun kencing malam. Takut ni pasal. Yalah, memang terjadilah macam Iman kan. Aku nampak dia pun ada macam ada takut sikit. Kan hal-hal lepas tu dia pun sibuk je tengok TV yang ada hal ketuk-ketuk apa? Ni pintu lah. Dia berminat dengan benda itu. Dia pun macam dia dengar, lepas tu dia pun macam takut. Padahal aku yang ketuk. Dan kalau bunyi ketak-ketak tu kan, dia dah mengelupur lah. Aku macam mana aku nak elakkan benda tu kan. Nak tu benda-benda macam tu kau kena kreatif lah dalam menangani masalah. Tapi aku sekarang ni macam jenis yang dia nak takut-takut kan. Aku macam teman kan. Lepas tu aku cakap tak ada benda lah ni kan. Aku main psikologi dia macam tu lah. Dia kadang-kadang nak membetulkan keadaan tu pun terpaksa orang kata dengan orang kata berkeras sedikit sebanyak. Sebabnya yalah benda-benda penakut ni betul lah kan. Kena dengan benda yang keras lah kan. Itu je cara dia sedikit sebanyak. Ada yalah mungkin ada cara lain bergantung keadaan. Ada yang kau boleh psycho balik. Bergantung kepada tahap kesabaran kau lah. Betul lah kan. Tak sabar dia limbas dia terus kan. Kalau sabar boleh lah main lah. Jangan bapaknya tak ada benda lah ni Sekali dua. Apa tu? Bapaknya pula takut Tak ada. Cakap mana Iman, mana apa yang takut sangat tu ke sana? Mana ada apa-apa? Benda tu dah bertinggi lah. Benda tu kau. Benda tu dah. Tak ada. Tak Jad. Kalau yang bertinggi tu tak apa lagi tak nampak. Sekali sergah yang melompat bapaknya lebih. Beria aku lagi anaknya tengok kan. Bahaya lepas tu boleh jadi psikologi anak kau. Bapak tak boleh pakai. Dia lagi dulu benda kan. Tak apa boleh juga. Macam benda tu dah bertinggi kat aku. Tapi aku steady lagi. Tengok ayah tak takut. Walaupun ada benda ni. Aku yelah kalau kain tu dah selubung lah separuh muka dah kan. Okey lah. Benda-benda macam itu yalah dia senang cerita kita sebagai bapa ni hero lah kan. Hero yang paling dekat yang dia orang akan nampak. Betul. Itu dah main orang kata melibatkan naluri lah kan. Jadi macam contoh aku cerita tadi, anak aku ialah dia membesar dengan apa banyak benda yang aku buat sepanjang perjalanan hidup aku pun. Selepas orang kata berkahwin ada anak tu kan. Jadinya ialah aku sempat melukis, dia ikut. Ialah dia pun tidur, aku tidur di studio, dia tidur di studio. Kan, mana yang aku ada tidur di pekarangan dalam kereta ke ada juga. Memang dia ada lah. Memang momen tu semua ada lah. Macam itu cara kita nak dapat sedikit sebanyak aku ialah didikan aku tu ialah yang waktu kita kan nak memberi didikan tu tak kira masa dan tempat. Selagi as long as kita bersama laksanakan lah kan. Jadi aku waktu melukis, dia tengok aku melukis, dia pun melukis. Kita bagi sediakan warna, cat tapi semua. kalau buat melukis ni aku rasa Iman ada bakat. Melukis? Kau melukis ke? Aku ada pandai. Boleh katakan lah, okey lah. Boleh dia melukis hari tu dekat meja dekat orang. Itu apa? Dia boleh snap gambar kan. Dia snap gambar, dia hantar aku. Lawa tak boleh lukis aku.
ada air berkumpul. Lepas tu aku ambil sikit, aku lukis yang 6 kali 6 36. Itu sebab apa kau boleh hantar. Waktu tu ni dia memang berkisah pasal lukisan tu. pasal lukisan Aku tengah buat signboard yang Taman Yusri tengok pakai. li aku. Lawak tak ada lukisan Tapi aku. dulu li macam aku sekolah rendah, aku memang antara yang akan diletak dekat papan kenyataan belakang tu tau. Oh. Yelah, lukisan yang paling cantik baik lah. Aku memang ada kepakaran lah sikit. Kau Tapi pernah aku tak join pertandingan mewarna? Tak pernah? tak rasa tak pernah lah. Tak Tapi pernah. macam kat sekolah-sekolah aku pernah lah kan. Yalah, di sekolah lah ni, mewakil sekolah ke. Selalu kan pertandingan warna kan dekat shopping complex. Yelah memang lah. Dekat luar lah daripada sekolah kan. Aku tak pernah masuk lah. Tak pernah masuk Tak, yang dia wakil sekolah. Dia tak akan pergi shopping complex, tapi sekolah yang bawa kan. Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah mewakili. Tapi aku dapat lah merasa yang lukisan aku kerap kali ditampal kat belakang bukanlah, maksudnya aku boleh melukis. Boleh lah. Elok Aku boleh lah. melukis. Adalah rupanya. Cuma aku tak praktikkan lah lepas-lepas tu. Yalah. Tapi bila di teknik sekamat, aku kan dapat anugerah pelajar cemerlang tu. Yelah. Aku anugerah pelajar cemerlang. Tak, dia Lukisan. bila ijab boleh masuk sekolah teknik, itu tandanya dia ada basic melukis. Dia ada teknik Sebabnya semua yang tak ada basic melukis susah nak masuk sekolah teknik ni. Aku kat sana tahap kalau macam peperiksaan kan. Tak ada basic. Apa ni nama dia lukisan apa? Geometri Kejuruteraan. Kejuruteraan. Macam aku lukisan geometri seingat aku. Yelah, dia geometri dengan kejuruteraan lah. Lain tu. Aku Dia yang lain. kejuruteraan. Dia kejuruteraan. Aku ada keratan lah apalah tu kan. Tu basic lah. Bila aku dah tahap apa lah. Kalau budak-budak tu nak meniru, Jad naikkan sikit. Kan ada papan dia tu kan. Yelah. Jad naikkan sikit. Sini sikit. Orang belakang nak tengok. Kalau buat periksa, aku pernah bergaduh dengan cikgu. Aku cakap jawapan dia salah. Dia bagi jawapan kan. Lebih kepada tanggang Dia bagi gini. Dia cakap, cikgu ni salah ni cikgu. Lepas tu dia kata, tak ada ni betul. Ni lah jawapan yang ada kan. Aku cakap ni salah. Sebab aku dah boleh imajinasi tahu apa yang keratan. Dia ada keratan kan. Tahap imajinasi lah. Lepas tu dia cakap, kau sini kau buat kat depan. Aku buat sampai habis kan. Yalah kau punya betul lah kot. Lagi perempuan. Yalah lepas tu aku dapat anugerah tu kan. Betul apa? Aku betul. Aku tiara. Ada masalah dengan cikgu perempuan je yang selalunya kita akan beta. Fighter kan, nak fighter kan. Tapi kalau cikgu lelaki bila dia diam kan. Diam je kan. Elak sama ada makan menampar ataupun memang duduk luar kelas lah. Sehingga aku dia cikgu perempuan lah. Memang cikgu perempuan. Sebab cikgu perempuan ni ialah paling tidak kalau kata kita beta ataupun lebih kepada kita nak mengada-ngada nak mengacau dia. Kalau kata cikgu tu muda lah. Tak ada Cikgu tu muda tu? Tua. Sebab aku pernah waktu aku sekolah dulu. Dapat guru ganti. Dia bukan guru ganti pun. Dia lebih kepada guru praktikal daripada UTM. Masuk umur tak jauh mana Jad. Tak jauh mana umur. Yelah. Praktikal 20 lebih gitu. Dia something lah dalam yelah, dia lebih kepada menghabiskan mungkin dia punya, dia ibarat macam diploma dia. Bukan. Dia ibarat macam mana, dia aktiviti luar tau. Macam contoh kau belajar di universiti, dia ada satu subjek tu kau kena buat kajian luar. Kan? Mungkin dia kajian luar, dia ada hours dia lah. Dia kena cukupkan. Jadi mungkin dia baru dia hantar report dia tu. dia apply. Maknanya ni bukan praktikal lagi. Dia lebih kepada aktiviti luar untuk semester tu. Dalam satu sem tu mungkin dia kena ada lebih kurang berapa jam. Dia bawah lagi daripada praktikal. Dia lebih pada subjek tu juga. Jadi dia buatlah mengajar. Memang waktu tu yalah baru masuk kan, umur sekitar yalah lebih kurang aku lah. Waktu tu kali aku pun bayi-bayi macam itu juga. Mengajar kan. Kacau je. Kacau. Memang Ali jadi UC kat RU lah. Ya, aku sama je macam kat sekolah. Memang Ali jadi kuliah cinta. Macam contoh kau, yalah mungkin yalah bawah umur lagi kan. Belas-belas dengan kakak lah mungkin kan. Macam aku bukan kakak lagi dah. Yelah, Aku abang. Kenapa? Umur hampir paling-paling pun setahun, 2 tahun kan. Jarak ada tu kan. Freshy. Macam aku tu lah teringat. Kalau kau cerita pasal cikgu praktikal tu, teringat aku cikgu aku panggil Itik Game-Gembo. Cikgu Itik Game-Gembo. Aku rasa sebab muncung dia. Lepas tu jalan tergedik-gedik kan. Kita orang kalau jumpa dia, Itik Gembo. Tapi je macam situasi aku pula. Macam Itik. At the end last kali dia tahu. Yang Dan akhirnya tiap kali dia masuk kelas dia tahu umur kau apa? Bukan? Dia tahu. Sebabnya dia bila dia check rekod lah kan. Biasa cikgu tak tahu kan. Bila nak check rekod tak ada. Ya paling basic dalam kedatangan nama aku tak ada. Tak ada. Yelah, tak ada.
Dia sekarang menempel je. Macam kudis. Okay, kalau difilmkan Ali macam Stephen Chow lah. Yelah. Yang dia jadi spy kan. Bye bye to school lah. Ali lah. Dia ibarat macam tu ya. Kalau mungkin pertama kali masuk, yelah 2 kali masuk, 3 kali masuk. Bila dah nak sampai, contohlah habis penggal pertama, bila dah tak kerak tak ada, dia akan perasan. Contoh mungkin kali masuk, tadi masuk bagi-bagi nama, dia tak kisahlah kan. Ada lebih. Oh ni kot mungkin ni lah, apalah kan. Mungkin lah. Bila dah nak habis penggal, contoh penggal pertama nak habis kan. Setiap kali aku masuk, sebut nama kehadiran, budak ni nama tak ada. Dia orangnya ada kan. Dia mulakan tanya lah. Tanya, siapa tanya, engkau ni kan? Dia kata. Kau ni apa hal? Aku macam mana boleh wujud di sini kan? Lepas tu dia kira-kira ada 30 contoh kan. Banyak lagi lah bila melibatkan report card. Lepas tu yang ada apa lagi yang kerja khusus aku pun tak faham juga. Aku pun waktu bila dia tanya kerja khusus, aku pun tanya balik orang budak-budak ni, kerja khusus tu apa benda kan. Dia nak balik nota-nota kau kan, nak tengok, nak sign. Aku tak, alamak ada benda part-part yang memang aku tak buat lah, sebab aku tak tahu benda tu kena buat rupanya kan. Tingkatan tu kan. Yelah tingkatan lah, tingkatan 4, tingkatan 5 tu kan. Jadi banyak benda lah yang dia makin lama makin keras. Budak ni sebenarnya macam mana status kan. Report card tak ada, itu tak ada, laporan ni tak ada, laporan ni tak ada. Tapi dia mencari jawapan. Ada yang dia tanya pada cikgu-cikgu, ada yang last kali dia tanya aku sendiri. Dia tanya kau lah. Tapi at the end dia tanya macam mana? Lebih pada personal lah kan, panggil sendiri-sendiri lah. Ya ke? Ya ke Li? Kau dah jumpa dia lagi ni? Tak tahu dah kat mana. Memang tak jumpa dah lah. Tapi yang bestnya, dia ada berperingkat lah. Ada yang lawa, dia tak lawa lah. Aku baru nak tanya Sial. Aku baru nak tanya. Dia aku ingat lagi waktu yang last kali bila dia dah tahu ni yang part yang lawa. Yang tak lawa ni memang buat tak layan. Memang tak tahu kan. Tapi yang part lawa ni at the end last kali, tiap kali dia masuk kelas aku ada pipi dia kemerah-merahan. Alamak. Itu aku rasa bibit-bibit cinta tu dah ada. Tak ada pun. Bukan Aku pun tak ada. Aku lebih kepada happy go lucky macam budak-budak. Perangai budak-budak juga. Sebabnya dah memang aku duduk di level budak-budak. Perangai pun macam budak-budak. Tu lepas yang kau dah beritahu lah Dia tahu sendiri. Dia tahu sendiri lepas dia, tu baru dia lebih pada malu sendirilah. Dia ada marah-marah kau kat dalam kelas? Aduh, denda pun ada. Ya Li. Aku layan kan je kan. Tapi dalam satu part yang dia yang jadi malu ni semua bukannya sebab dia malu dengan aku. Dia malukan budak-budak ni semua tahu. Dia yang tak tahu. Dan aku melayankan. Dia jadi malu macam itu sudahnya. Yalah aku pun ada term aku yang aku kena jaga. Dan dia macam biasalah, dia mengajar macam biasalah. Aku sebab ada benda-benda yang aku terpaksa cover. Dan aku pun mengharapkan budak-budak ni pun faham sendiri kan. Ada yang setengah tu budak tak tahu, ada yang tahu-tahulah kan. Jadi macam itulah last kali. Sekejap. Tingkatan 5 maksudnya umur kau 20. Apa kerja dah tua-tua dalam sekolah. Itulah. Jadi banyak. Ada banyak benda yang aku susah nak cerita. Ada banyak yang budak-budak kawan-kawan aku pun susah juga nak cerita kan. Yalah. Faham. Aku dah faham lah sebenarnya. Cuma aku nak tahu umur je masa tu. Yalah umur kau 20. Yang dia mungkin 21. Silap entah 20. Cuma aku tak tanyalah direct. Tapi aku boleh agak kan. Ada macam mana aku boleh tahu. Aku perasan dekat kad nama dia, dekat pelajar kan. Tahun lahir dia. Dia biasa perempuan kan nak gantung. Kalau boleh semua benda nak gantung kat leher kan. Betul. Jadi kita tengok Yoyo Digimon band lah apa Tamagotchi. Dia kalau boleh backpack tu, dia tak nak gantung sini, gantung kat sini. Yalah, jadinya bila macam contoh bila dia datang sebagai cikgu, lain kan pandangan orang yang berumur ni kan lain daripada pandangan budak yang menganggap tu cikgu. Kita datang ni kita nak belajar. Ada dalam benda-benda yang lain kita observe juga kan. Ada yang menarik mata, perhatian mata, kan. Aku teringat seorang gambar aku ada seorang ni dia tak lulus. Kan tak lulus tak naik. Tak naik. Terus standard di Johor lah. Di Johor semua macam itu. Satu makin tu paling tua jadi paling tua lah shoot. Sebelum aku masuk dia tak lulus. Lepas tu sampai aku dah 3 tahun kat situ, dia masih lagi kat situ. Apalah. Dia banyak faktor. Ada setengah-setengah tu yang memang dia tak boleh mengaji. Tapi gangster Li. Memang gangster, sudah kebiasaannya.
Muka memang boyan habis. Lagi-lagi pula bila dia duduk kelas bawah, budak-budak takut dengan dia. Ya. Memang dia akan rasa kepala gangster lah. Kepala agung Ya, dia banyak faktor. Kadang-kadang lah benda-benda macam itu disebabkan yalah tak boleh mengaji, tak boleh baca jawi. Ya, benda-benda tu mempengaruhi lah. Kau tak boleh baca jawi, kau tak boleh jawab periksa. Yelah, tak Semua faham paper dalam tulisan jawi. Mana ada dalam bahasa Rumi. Aku pun dah lupa macam mana aku boleh tahu tu jawi Ajar lah. Yelah, aku semua pun dah tu lupa. melibatkan didikan daripada rumah. Seperti mana kita punya Tajuk hari ni. Aku boleh lupa pula tajuk kita. Tapi bila bab sekolah agama, benda paling memalukan sekali, aku tak pernah lah gagal. Sampai darjah 5 tu boleh terplay on pula. Sama Okay. aku ni. Aku tengok dia podcast, sial lah aku stay darjah 5 pagi. Berhenti tu ke? Okay, aku relax lagi. Adik aku, aku masuk bilik 5. sekelas Lepas adik. tu aku bawa kau kau petang tak, aku pagi. Aku dengan dia dia tengok aku dengan dia. Sial apa? Sama. Aku sekelas dengan kau ni. Kau berapa tahun tak lulus? Setahun je? Setahun je. Sama dengan aku setahun. Aku darjah 2 ke darjah 3? Tak. Dia memang darjah 5 tu dah mula susah. Dia sebenarnya darjah 4 dah susah dah. Betul Dan ni. bila masuk bab muamalah, Bukan ni, munakahat. bukan dia tak lulus sebab tu ni. Bukan. Aku rasa darjah 3 lah. Darjah 3 Oh, darjah susah 3 nak kau. darjah 4. Singat aku lah macam tu. Aku darjah 3 senang lagi. Dia. Dia darjah 4 yang dah lain bila kau dah masuk tingkatan 1. Yalah, dengan sekolah ni yang ni petang kejap, yang ni pagi tu sebab ada ramai yang berhenti. Oh bijak. Okay. Tu sebab Bijak lag. Aku lompat. Dia ada lompat sekolah agama ni. lompat macam mana? Aku darjah 3 masuk tu darjah 5. Oh, ada juga PTS. Ya, aku masuk pergi darjah 5, budak-budak semua dah tingkatan kan. Time tu aku baru darjah 5 kot. Lepas tu jumpa budak-budak besar 2-3 orang je member aku. Oh, sekolah agama pun ada Ada. Aku tak tahu. Sebab aku lepas habis kau tak ada aku sekolah yang agama di sekolah kerajaan, agama, aku sekolah kerajaan. Oh, ada Sampai darjah 3. Lepas tu kan masuk tingkatan 1, aku masuk madrasah. Madrasah. Lepas tu benda tu yalah berlalu begitu sajalah. Aku Yalah, dah tak kebanyak- terlibat lah dengan darjah khas apa semua tu, tak ada dah lah. Kebanyakan orang berhenti pun sedarjah 4. Betul. Sebab Dia apa, masuk dah naik asrama. tingkatan 1 ataupun asrama, ada tingkatan 1 dia dah leceh sebab ada pertukaran. Dia yang sekolah harian je yang akan jumpa benda tu. Sebab ada yang ni sekolah petang, yang ni sekolah dia terbalik pula lah, dia twist. Lepas tu jarak jauh ke mungkin gitu kan. Aku tak pasti lah. Tapi Itulah. ramainya cuti berhenti darjah 4. Itu yang Tapi aku dengar cerita juga waktu sekolah agama tu, waktu di darjah 4 kalau jumpa ustazah-ustazah yang menawan mengajar bab munakahat, menarik juga tu. menarik Li. Li. Tak pernah gagal Li. Kau sampai dah jawab apa soal agama? Khas. Oh, dia dah khas yang kau Boleh jadi ustaz dah ni. Alhamdulillah. Dia Kalau khas darjah khas, level kalau kau STPM. Apa? Bukan. diploma lah. STP lah, dia level-level STP. Ya, maknanya kalau kau nak mengajar sekolah agama biasa balik, boleh lah, layak. Maknanya syarat tu cukup lah. Maknanya boleh jadi level novice tu boleh masuk lah. Darjah khas yang best ni seluar dia coklat. Yalah. Betul tak? Betul. Paling kacak lah. Paling kacak. Kau paling handsome lah. Lepas tu pakai kemeja. Kemeja. Kau dah tak pakai baju Melayu lah. Selekeh habis kalau kau pakai baju Melayu tu Tapi hari Sabtu je sekolah. Sekolah hari Sabtu je. Darjah minggu je. Oh ya. Nama pun darjah khas. Yalah. Dia dah mantapkan dekat darjah 4 dengan darjah 5 tu. Dia ibarat macam tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Darjah khas ni lebih kepada nak ambil periksa je. Lepas tu kau lulus darjah khas kau? Lulus. Pangkat apa? Kedua. Pandai. Lepas tu dia boleh sambung ke Al-Azhar kan? Habis asal kau minum arak tu? Lepas tu kau tak sambung ni ya? Yalah, belajar yang berkenaan dengan ni lah. Halal agama ni kan. Itu aku cakap macam contoh sistem pendidikan di Takut salah cakap. Best. Pasal agama. Yalah. ya yang apa yang kita nampak sistem pendidikan agama Islam di Johor ni dia tidak memaksa apa yang aku nampak lah, sekolah agama tu tidak menjadi kemestian. Tapi tipikal anak-anak Melayu Islam di Johor ni memang akan menghantar sebab benda tu ibarat satu peluang. Keperluan. Peluang Dia lah, dah macam peluang jatuh. dan keperluan. Jadi orang kata kau tak pening kepala dah. Kau agama kau pergi hantar ke sekolah, insya-Allah ada semua pelajaran yang disediakan daripada bacaan Al-Quran sampai ke bacaan Jawi. Betul. Itu yang bagusnya lah apa yang aku nampak. Arab dia lain Itulah yang lain pula kan. Kaifah halu. Jadi mudah lah, jadi mudah dan benda Kau tu jawab, tak menjadi paksaan. Ada kita ada juga jumpa yang kenapa tak sekolah agama kan, ada setengah
Tapi kat Johor ni aku rasa macam dia dah kategori wajib juga ya. Tapi aku ada jumpa yang memang jawapannya tak minat. Maknanya bila jawapan paling mudah tak minat, kau tak hantar anak sekolah agama, maknanya memang orang kata benda tu bukan strict lah. Tapi bila kau tak sekolah pagi, jadi pelik kan? Tak sekolah kan. Tapi ada juga kita jumpa yang memang tak sekolah kan. Oh, okey. Tapi itu sedikit sebanyak pendidikan yang ada lah. Yang ada yang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Contoh lah, kalau kata ada part yang kita tak menang untuk handle di rumah, yang kita akan serahkan di sekolah lah. Betul. Jadi pada korang yang nak belajar hal-hal bandel bolehlah membeli buku Hikayat Baju Terpakai. Harganya hanya RM100. Boleh beli di Shopee dan peluang untuk memenangi cabutan bertuah. Ingat tadi kita cerita pasal pendidikan, dalam tu ada sedikit sebanyak pendidikan tentang baju bandel edisi band. Yang kali nak start kat aku tadi. Dia punya founder ataupun owner buku pun dah pegang rotan. Siapa tak beli kena rotan. Dia sebenarnya rotan ni kalau ikut kaya lah sunnah Nabi juga. Gantung pun dah menjadi satu pendidikan sebenarnya. Gantung je. Gantung saja kan. Setan lagi. Setan. Aku sebenarnya rotan ni kat rumah. Hadis apa kau? Betul ke rotan setan lagi kau ni? Dulu ustaz aku ni dia ngantuk-ngantuk kan. Lepas tu dia cakap, dia suruh baca fi'il tu. Tak dapat ni, banyak setan ni. Ambil rotan kaki. Allah. Setan lagi. Sagar orang. Segar terus kan? Sekarang tak hafal fi'il. Lebih kepada nak ber-PL je. Okey, kalau gantung rotan setan lagi. Kalau gantung Dex. Dia sama je konsep dia kan. Boleh empuk. Cumanya orang sedia maklum skateboard tu orang skate lah. Rotan ni memang function dia libas lah. Jadinya kita gantung. Dia ibarat macam psikologi lah. Betul, psikologi. Kalau kata ada bising-bising, aku tunjuk rotan. Yes. Pada korang yang dah beli buku, boleh cubalah. Pada korang yang dah beli buku bukan rotan dah beli buku Ali ni buku Hikayat Baju Terpakai, bolehlah gantung di dinding sebagai salah satu psikologi. Malah setan. Psikologi. Contoh macam member datang kan, nak cong dengan kita dengan barang. Boleh. Kita ada buku. Kita ada buku. Kita ada ilmu. Kita ada didikan. Silakan. Kita jumpa di episod akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.